Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decides, saya Syira Abang Mansur. Untuk episod kali ini, Sarawak Decides akan membawakan kepada anda DUN yang bernaung di bawah Parlimen P220 Baram iaitu N78 Mulu. Pada tahun 2016, kerusi DUN Mulu telah menyaksikan 4 perlawanan penjuru di antara Gerawat Gala mewakili Barisan Nasional BN, Paul Sebaya mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR, Paul Anyi Raja mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP dan Roland Dom Matu calon bebas di mana kemenangan diraih oleh Gerawat Gala dengan undian sebanyak 3,198. Sekarang kita beralih ke perkembangan di kawasan DUN Mulu. Pembangunan infrastruktur adalah sangat dititik beratkan bagi kawasan DUN luar bandar seperti DUN Mulu. Oleh itu, Agensi Pembangunan Tanah Tinggi ataupun HDA telah ditubuhkan oleh kerajaan negeri dalam usaha merapatkan jurang sosioekonomi di Sarawak dan membasmi kemiskinan dengan memanfaatkan kepelbagaian biodiversiti di rantau ini. Penubuhan HDA sejak 2017 ini telah menjadi game changer yang banyak mengubah keadaan di kawasan luar bandar khasnya di kawasan Baram. Keseluruhan peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit telah diluluskan untuk melaksanakan 43 projek HDA di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah ataupun RIKODA dengan jumlah tersebut dibahagi dua kepada DUN Telang Usan dan DUN Mulu yang masing-masing memperoleh 750 juta ringgit setiap kawasan. Peruntukan tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan yang merangkumi pembinaan jalan, bekalan air bersih dan elektrik dalam tempoh 2 tahun. Antara pembangunan yang telah dirasai oleh penduduk di DUN Mulu kini ialah pembinaan jalan raya berjumlah 244 juta ringgit. Setakat 2020, 13 projek naik taraf jalan telah dilaksanakan di DUN Mulu di mana 6 daripada 13 jalan tersebut adalah di Kedaya Telang Usan meliputi jarak sepanjang 122 km menelan kos 164 juta ringgit dan Jalan Kuala Tutoh ke Benawa sepanjang 11 km dengan anggaran kos pembinaan 19.7 juta ringgit. Selain daripada pembinaan jalan raya, rumah-rumah panjang yang termasuk dalam pelan pembangunan HDA ini juga akan menerima bekalan air menerusi bekalan air alternatif Sarawak ataupun SAWAS dan bekalan elektrik 24 jam menerusi skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar SARES. Setakat 2020, sebanyak 100 lebih buah rumah panjang di sini telah mendapat bekalan elektrik 24 jam berbanding 11 rumah panjang dan kampung yang kini sedang dalam proses mendapatkan bekalan elektrik untuk tahun 2021. Selain itu, loji rawatan air Bario yang dibina di tapak projek Pak Umur Bario juga bakal menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk di 12 kampung di Bario. Loji yang dibina sejak Mac 2018 ini bakal membekalkan kemudahan air terawat kepada penduduk-penduduk di Bario menggunakan air dari sumber sungai terbesar di Bario iaitu Sungai Depur. DUN Mulu memiliki banyak sumber untuk dibangunkan terutama dalam industri pelancongan. Oleh itu, Kerajaan Sarawak pada tahun 2021 merancang untuk membangunkan Mulu dengan membina sebuah kawasan perbandaran baru dikenali sebagai projek pembinaan Bandar Mini Mulu. Bandar Mini Mulu ini bakal dilengkapi dengan pejabat-pejabat pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. Pembinaan Bandar Mini Mulu di bawah pentadbiran daerah kecil Mulu ini bertujuan untuk merangsang pembangunan serta kemajuan dalam pelbagai aspek khususnya dalam sektor pelancongan.
Dan bercakap mengenai sektor pelancongan di Dun Mulu, salah satu tempat pelancongan yang terkenal di sini sudah semestinya Taman Negara Gunung Mulu. Umum tahu, pada tahun 2000, Taman Negara Gunung Mulu telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO dan merupakan taman negara terbesar di Sarawak. Ia meliputi kawasan kira-kira 529 km persegi dan memiliki bentuk geografi yang unik, terdiri daripada gua batu kapur, lingkaran air yang jernih serta dilitupi hutan dara tropikal. Ruang dalaman Gunung Mulu ini dikenali sebagai Sarawak Chambers. Ia merupakan ruangan gua terbesar di dunia yang boleh menyimpan sehingga 40 buah pesawat besar di dalamnya. Untuk ke sini, pengunjung boleh menaiki pesawat dari Miri dan terus ke Taman Negara Mulu, atau bagi mereka yang ingin merasai pengalaman menggunakan jalan lain, bolehlah menggunakan perkhidmatan bot ekspres dari Kuala Baram, Miri ke Marudi dan kemudian ke Taman Negara Mulu. Bayaran masuk ke Taman Negara Mulu adalah sebanyak RM10 sahaja. Antara penempatan yang terletak berdekatan dengan Taman Negara Gunung Mulu ini ialah Kampung Batu Bungan. Jumlah penduduk tempatan di sini hanya sekitar 2,000 orang, terdiri daripada etnik Berawan, Tering dan Penan. Ini pula merupakan salah satu tarikan alam yang kita nak bawa masuk, nak kongsikan kepada anda ke set kita sekarang ini. Sekawan Kelawar yang anda boleh lihat di salah sebuah gua di Taman Negara ini, iaitu Gua Rusa. Untuk pengetahuan anda, terdapat 12 spesies kelawar atau bersamaan dengan lebih 3 juta kelawar terdapat di Gua Rusa ini. Menjelang senja, kelawar-kelawar yang berlindung di dalam gua ini akan keluar dari pintu masuk gua membentuk kawanan kelawar yang terbang tinggi dalam formasi ular menyusur di dada langit. Terletak 5 minit dari Taman Negara Gunung Mulu ialah Mulu Marriott Resort and Spa. Tempat ini merupakan antara penginapan pilihan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam di Mulu. Dalam usaha untuk mempromosi sektor ekonomi dan pelancongan terutama di Taman Negara Gunung Mulu ini, Kerajaan Sarawak pada April 2021 telah mengumumkan untuk menaik taraf kemudahan internet di keseluruhan bangunan Mulu Marriott Resort. Usaha telah dilaksanakan untuk mendirikan menara di lokasi yang mempunyai isyarat yang stabil, mengambil kira keadaan geografi Mulu yang berbukit bukau. Inisiatif ini untuk pengetahuan anda adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Sarawak dalam Pelan Tindakan 2018 sehingga 2022, di mana Sarawak akan memiliki sekurang-kurangnya 1,200 menara komunikasi untuk meningkatkan kadar penembusan jalur lebar antara luar bandar dan bandar menjelang 2022. Inilah dia sedikit sebanyak yang dapat kami kongsikan mengenai DUN N78 Mulu. Lain-lain perkembangan bagi DUN Sarawak akan kami kongsikan kepada anda di episod seterusnya. Dengan itu, tonton kami di TVS Saluran 122. Saya Syira Abang Mansur untuk Sarawak Decides. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya negeri ke-12 di Sarawak.